sebab sudi join kursus ILD secara online. Yang pertama yang akan dikongsikan oleh Encik Azlan tentang misi akademik. So saya harap kita sama-sama dapat manfaat melalui kursus ini. Link untuk attendance sebenarnya saya dah share juga. So kalau ada yang tak dapat lagi tak apa, dekat slide ni ada dan akan boleh diakses pada selepas habis kursus ni. Okay, so saya serahkan kepada speaker kita, Encik Azlan, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan kepada semua rakan-rakan UiTM Cawang Kedah dan juga ada daripada kampus-kampus lain pun ada yang join daripada Shah Alam, daripada Puncak Alam. Terima kasih atas kelapangan masa untuk sama-sama kita berkongsi sedikit berkaitan dengan misi akademik UiTM Kedah dan juga UiTM secara keseluruhannya. Sebelum saya mula dengan sesi taklimat ni, saya nak mengucapkan terima kasih kepada ILD, Dr. Farina dan juga tim ILD atas inisiatif untuk menganjurkan bengkel ataupun sesi taklimat secara online ni. So sedikit sebanyak dapat top up jam latihan kita yang mungkin agak terganggu dengan pelaksanaan PKP ni. So dengan kaedah begini kita akan dapat tambah jam latihan lah secara indirectly. Okay, so untuk kita punya sesi taklimat hari ini, insyaAllah kita akan bersiaran langsung selama 1 jam. Okay, selama 1 jam bermula daripada 2.30 hingga 3.30 dan kita akan nanti selepas habis taklimat akan diberikan QR code untuk dan juga link untuk kita daftar untuk jam latihan selama 1 jam. Kemudian sesiapa yang berminat untuk jawab soalan akan disediakan dengan link soalan dan juga QR code soalan untuk tuan-tuan perempuan jawab. Okay, jawab soalan, kemudian akan dapat tambah lagi 1 jam. So kita jumpa 1 jam tambah soalan 1 jam jadi 2 jam. Okay, so insyaAllah nanti kita akan jumpalah dengan slide tu untuk kita scan dan juga link untuk kita masuk jam latihan. Okay, insyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan link akan dibuka pada hujung taklimat berkaitan dengan misi akademik UiTM. Okay, sebelum ni misi akademik kita hanya buat kepada pasukan misi akademik UiTM sahaja. Okay, dan juga kepada sekolah-sekolah, kepada cikgu-cikgu dan juga kepada kaunselor-kaunselor sekolah. But this yang ni kali pertama Dr. Farina dengan Cik Ismi ada minta cadangan untuk kita buat taklimat kepada semua warga melalui kursus di ILD. Sepatutnya kursus ni berlangsung pada 25 Mac yang lalu secara fizikalnya pada 25 Mac, tapi atas pelaksanaan PKP terpaksa ditangguhkan dan atas inisiatif Dr. Farina dan ILD kita akan buat secara online lah. Okay, so kenapa kita kena tahu berkaitan ataupun kena tahu at least berkaitan sedikit berkaitan dengan misi akademik UiTM, sebab kita duduk dalam surrounding yang ada masyarakat, ada keluarga dan sebagainya. Kerap kali kita akan ditanya nak masuk UiTM berapa syarat kelayakan, nak masuk diploma sekian-sekian apa syarat kelayakan. So kalau kita yang bekerja dengan UiTM, kalau kita tak tahu, so mungkin kita akan tak berapa ni okey lah, tapi kita tak boleh bagi information secara first hand. So sekarang secara general saya akan bagi tahu, saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan apa syarat-syarat kemasukan, macam mana seorang pelajar lepasan SPM, pelajar lepasan STPM nak memohon masuk sebagai seorang pelajar. Dia tak sama macam kita dulu-dulu. Kita zaman kita masuk universiti berbeza dengan zaman sekarang punya nak masuk universiti. Syarat kelayakan dia berbeza, kaedah permohonannya berbeza, pengiraan markah SPM dia pun berbeza. So saya akan bagi sedikit yang berkaitan dengan syarat kemasukan, tak terlalu complicated. At least kalau orang tanya kita nak masuk UiTM berapa markah kena dapat, berapa A, berapa B, so at least kita boleh bagi idea. Kalau kita tak dapat cater soalan daripada customer kita, daripada orang ramai tu, mungkin kita boleh direct kepada pihak yang berwajib lah, kepada pihak-pihak yang ada informasi itu. Sebagai contoh adalah unit corporate dan juga pasukan misi akademik di UiTM Kedah. Dan kalau untuk lebih lanjut lagi, kita boleh kontak bahagian pengambilan pelajar di UiTM Shah Alam untuk bertanya berkaitan dengan pengambilan pelajar. Okay, the one thing yang kena tahu untuk bahagian pengambilan pelajar, bukan
Kalau di Shah Alam, kalau call HCA tak akan jawab lah, sebab bahagian pengambilan pelajar diletakkan di kemasukan pelajar diletakkan di bahagian pengambilan pelajar. Okay, so sama juga di unit di UiTM Kedah sebelum ini pasukan Malaysia Akademik diletakkan di bawah HCA. Okay, dan saya telah bersama dengan pasukan Malaysia Akademik lebih kurang 10 tahun. Okay, so adalah sedikit informasi. Nanti Puan Farah American pun ada di sini, Cik Tuti pun ada, yang boleh Puan Ainun yang boleh cover kalau ada apa-apa yang nak ditambah. Okay, so insyaAllah kita proceed sekarang. So selalunya bila saya akan mulakan taklimat kita dengan pengenalan kepada UiTM. Okay, kita semua bekerja dengan UiTM. Kalau saya tanya tanpa tengok slide bila UiTM bermula, mungkin ada yang tak tahu bila UiTM bermula. Okay, dan bila UiTM diberi nama dan sebagainya, apa nama asal dia. Okay, so ini adalah slide yang pertama sedikit berkaitan dengan sejarah UiTM yang kita boleh kongsi dengan kita punya customer lah, dengan pelajar-pelajar lepasan SPM, dengan parents, dengan pemohon dan sebagainya. Okay, so UiTM seperti semua yang sedia maklum bermula pada tahun 1956, lagi awal pada kemerdekaan. Pada ketika itu diberi nama sebagai Dewan Latihan Reda. Okay, kemudiannya telah dinaik taraf sebagai sebuah maktab pada tahun 1965 dan pada 1967 telah dinaik taraf sekali lagi sebagai sebuah Institut Teknologi MARA, dan pada 26 Ogos 1999 pada ketika itu mantan Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan ketujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengisytiharkan UiTM sebagai sebuah universiti penuh dengan nama Universiti Teknologi MARA UiTM dan telah disenaraikan sebagai salah satu universiti awam di Malaysia pada tahun 1999. Okay, dan pada ketika itu 1999 UiTM Kedah pun telah mulakan operasi, walaupun tidak keseluruhan tapi telah memulakan operasi. Mula pada 1997 dan 1999 telah mula operasi, dan selepas itu kita naik taraf sebagai sebuah UiTM. Okay, seterusnya Dr. Ferry boleh besarkan slide. Besarkan ya, ada macam ni terkeluar ke? Dia terkeluar. Tak boleh lah, kena ni balik. Dia setting lari sikit. Okay. So seterusnya adalah, ini adalah fun facts berkaitan dengan UiTM, fakta yang kita boleh kongsi yang akan membuatkan kita punya customer, pemohon ataupun ibu bapa sedikit kagum dengan UiTM. Sebab kalau selalu saya bagi taklimat kepada sekolah, saya akan kata, saya akan push up UiTM adalah universiti yang paling special, universiti yang paling besar di Malaysia, yang mana jumlah pelajarnya sahaja, jumlah pelajar semasa, bukan yang undergrad, yang pelajar semasa, yang pelajar aktif sahaja berjumlah 180,000 orang pelajar. Okay, sangat banyak. Okay, 180,000 orang pelajar semasa. So ini adalah number-number yang kita boleh kongsi dengan pelajar-pelajar, dengan customer, dengan pemohon-pemohon, dengan possible students kita. Fakta-fakta yang berkaitan inilah, dan jumlah kaki tangan akademik, bukan akademik, dan juga pensyarah yang staf yang berjawatan kontrak, sejumlahnya adalah 17,000 di seluruh sistem UiTM. Okay, dan fakta-fakta ni saya dapat pagi tadi. Okay, saya dapat antara fakta yang paling latest lah, pagi tadi saya rujuk. Okay, dan jumlah program pengajian di UiTM bermula daripada peringkat pra sehinggalah program-program profesional. Jumlah program pengajian di UiTM adalah 526 program. Okay, so kalau kita nak cakap maka ini 526, session ni akan berlanjutan lah. So saya akan bagi general saja, syarat-syarat kemasukan general dan juga syarat-syarat kenapa pelajar tak dapat dan sebagainya. 526 program bermula daripada pendidikan, program sijil sehinggalah ke program-program profesional. Semua ada di UiTM. Sebab itu UiTM dipanggil sebagai sebuah universiti komprehensif. Okay, sebuah universiti komprehensif. Ada clue pula dah. Okay, kemudiannya jumlah alumni UiTM, pelajar-pelajar yang telah grad, yang ada sama-sama kita sekarang ni, ada pensyarah-pensyarah yang bekas pelajar UiTM, staff yang bekas pelajar UiTM, jumlah kita menjangkau sehingga
840,000 orang alumni. Sangat banyak. Mungkin lagi 3-4 tahun jumlah alumni kita akan menjangkau sehingga 1 juta mungkin, insyaAllah. Okay, so ini adalah jumlah alumni. Kemudian jumlah kampus keseluruhan UiTM. Kalau kita nak kata UiTM ni adalah universiti yang untuk cater semua masyarakat. Okay, Bumi Putera di semua tempat kita ada. Di setiap negeri akan ada sekurang-kurangnya satu kampus, iaitu di Perlis dan juga di Kedah. Negeri-negeri lain akan ada 2 hingga 3 kampus cawangan. Di Selangor paling banyaklah ada 7 kampus cawangan. So semua kampus cawangan UiTM ni berjumlah sehingga 35 kampus. Okay, di seluruh negara. Okay, dan yang terakhir adalah kita ada 29 fakulti dan juga pusat-pusat pengajian serta pusat-pusat akademik. Okay, so ada 29 fakulti yang menawarkan 526 program pengajian. Okay, next, Dr. Ferry. Okay, ini adalah taburan kampus-kampus UiTM yang ada di seluruh Malaysia. Setiap satu negeri, macam saya kata tadi, ada sekurang-kurangnya satu kampus cawangan, iaitu di Kedah dan juga di Perlis yang ada satu saja kampus. Dan negeri-negeri lain akan ada 2 dan juga ada yang lebih daripada 2, ada 3 dan sebagainya. Negeri Sembilan ada 3 dan sebagainya. Okay? Dan setiap satu kampus di UiTM, di kampus negeri UiTM ada satu niche area masing-masing. Okay, pendekatan yang terbaru ada niche area. Kalau kita pergi kampus di Kedah, kita tak akan jumpa bidang sciences. Okay, so kita akan buat kebanyakan kampus dia akan dah ada kursus pengajian secara spesifik, memudahkan pemantauan pembelajaran lah. So yang ni, benda ni kita kena bagi tahu pelajar, sebab kadang-kadang bila pemohon ni dia tahu UiTM Kedah ada Kedah ada UiTM, so dia akan main kami nak masuk UiTM Kedah, tapi dia minta engineering. So bila kita kata tak boleh, UiTM Kedah tak boleh minta engineering, so dia kata so buat apa ada universiti kat Kedah. So dia tak faham tentang pengkhususan pengajian yang ada di kampus-kampus. So sebagai seorang mewakili UiTM Kedah, mewakili UiTM, kita kena bagi tahu setiap satu kampus UiTM dia ada bidang pengajian dia yang tersendiri. So yang ni kita tak boleh pilih dan kita tak boleh sesuka hati tukar. Nanti dalam slide saya akan bagi tahu kaedah ataupun request untuk tukar kampus dan tukar program pengajian. Akan ada, nanti saya akan cakap benda tu. Okay, so ini adalah taburan kampus pengajian UiTM secara general saja. Yang ni sekadar informasi tambahan. Seterusnya, Dr. Ferry. Okay, so kita akan bermula dengan syarat-syarat kemasukan ke IPTA. Okay, bermula pada tahun 2010, Kementerian Pelajaran dan juga Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran telah memperkenalkan satu sistem kaedah kemasukan ke IPTA yang baru selaras dengan kaedah pelaksanaan SPM. Jika sebelum ini, pada zaman saya belajar dulu, SPM, kita menggunakan kaedah pensijilan terbuka. Kalau kita ingat, okay? Pensijilan terbuka, SPM. So sekarang ni, kita menggunakan kaedah meritokrasi, markah merit, dengan pelaksanaan dengan mengikut acuan penetapan kursus pengajian di peringkat sekolah. Okay? So pelajar-pelajar di peringkat sekolah, dia akan pilih program pengajian yang akan menjurus kepada subjek yang dia nak ambil di peringkat pengajian tinggi nanti. So dua kementerian ni dah alignkan benda ni. So apa yang kita belajar di peringkat SPM akan digunakan untuk belajar di IPTA. So kalau macam contoh, kalau pelajar SPM dia tak ambil biologi, dia tak boleh jadi doktor di peringkat SPM, di peringkat pengajian tinggi. Macam tu contoh jelas dia. Sebab kita menggunakan kaedah meritokrasi, nak masuk bidang sciences, okay, pure science, kena ada subjek biologi sebagai contoh. Okay, so untuk kemasukan yang sedang berlangsung sekarang, insyaAllah interview akan bermula minggu depan. Sesi temuduga akan bermula dan tahun ini buat kali pertama dalam sistem UPU, kita akan pakai sistem interview secara atas talian. Saya tak pasti macam mana akan berlangsung, tapi kita akan guna immediately by this Monday. Hari Isnin ni kita akan mula dah.
kemasukan interview untuk arts and design akan interview through online. Saya tak tahu macam mana Cik Asrul, benda tu akan dijalankan. As for now, pelajar-pelajar hanya perlu upload sahaja butiran diri bersama dengan resume, CV, yang tu saja. Masih belum ada live interaction macam kita dah buat interview sebelum ni. Pelajar datang, bawa artwork, lepas tu kita akan tanya soalan dan sebagainya. Sekarang masih belum ada untuk tahap itu, hanya pelajar-pelajar perlu upload sahaja CV, resume bersama dengan keperluan-keperluan lain. Ada few documents yang mereka kena masuk dalam Google Form yang diselaraskan oleh IPTA, dan itu adalah sistem online interview. Mungkin benda ni sedikit sebanyak akan affect kemasukan pelajar nanti sebab kita tak screen out terutamanya kursus-kursus yang berkaitan dengan bakat dan kemahiran macam art and design, macam platform, capsule, education. Semua ni adalah kursus yang berkaitan bakat dan minat. Semua kursus ni ada interview. Macam mana nanti kalau kita nak tahu, orang tanya macam mana cik, macam mana puan, kita nak tahu kursus ni bertemu duga. Okay, nanti bagi tahu kat mereka, nanti tengok dalam syarat kemasukan UPU ataupun masa memohon dalam UPU tu, kalau kursus tu dia ada tanda star, tanda hashtag, okay, ada tanda hatch, maksud dia kursus ni bertemu duga. Okay, so nanti kalau ada orang tanya macam mana kita nak tahu program ni bertemu duga ke tak bertemu duga ke, tengok kalau dekat pemilihan UPU tu, lepas contoh diploma seni lukis dan seni reka, hujung perkataan seni reka tu dia akan letak tanda hashtag. Tanda hash ni menunjukkan kursus ni bertemu duga. Kalau kursus yang bertemu duga, dia ada syarat-syarat yang kita kena tengok. Nanti saya akan cakap dalam pemilihan program. Okay, so untuk pelajar lepasan SPM yang telah keputusan yang telah keluar pada pertengahan 15 hari bulan 3 hari tu, 9 hari bulan 3 hari tu, telah mula mengisi dan telah tutup pada 17 April. Okay, dah tutup dan sekarang ni adalah proses untuk penawaran ataupun panggilan temu duga. Dan pelajar-pelajar ini masih lagi akan masuk pada tahun ini. Cuma tarikhnya belum fix. Mungkin kalau ikut jadualnya pada bulan Jun ataupun Julai. Tapi kita tengoklah pelaksanaan PKP ni berlangsung macam mana. Kalau masih lagi diteruskan, mungkin tarikh kemasukan pelajar ni juga akan diinjak-injak ke hadapan. Cuma dia, risiko dia bila kita injak ke hadapan, nanti bila semester buka, dia akan terlalu ramai pelajar masuk. Dan kampus-kampus cawangan terutamanya mungkin tak boleh cater jumlah pelajar yang terlalu ramai. Okay, dan untuk informasi rakan-rakan tuan-tuan dan perempuan, saban tahun pelajar lepasan SPM setiap tahun lebih kurang 400,000 orang pelajar throughout Malaysia. Keseluruhan jumlah pelajar lepasan SPM tahunan lebih kurang 400,000 orang, dan daripada 400,000 ni hanya 10% saja yang akan dapat penempatan di IPTA, penempatan di matrikulasi dan juga pusat-pusat asasi. Okay, so hanya 10% saja yang berjaya masuk. So lebih kurang 40,000 untuk keseluruhan IPTA dan juga IPTS. IPTA minta apa? Okay, IPTA ada lebih kurang 40,000 orang pelajar untuk sekali intake. Okay, so untuk sistem UPU, kemasukan dia ada 2 sesi. Yang pertama untuk pelajar lepasan SPM, kemasukan melalui UPU akan terus masuk pada bulan Jun ataupun Julai, yang mana memohon pada bulan 3 sehingga bulan 4. Mereka akan masuk bulan 6 dan bulan 7. Yang ni dia adalah sebagai kemasukan premier ramai. Macam kita UiTM Kedah sebagai contoh, macam tahun lepas saja hampir 2,000 orang yang masuk, bukan hampir, memang 2,000 orang yang masuk. Okay, so yang kemasukan premier ni ramai. Dan UiTM, yang ni kemasukan untuk UPU ni, dia boleh minta seorang pelajar lepasan SPM, dia boleh minta mana-mana U yang dia nak. Okay, ya termasuk sekali Kak Ros. Okay, mana-mana universiti yang dia nak masuk. Okay, dia boleh minta, kalau contoh UNIZA ada program diploma, UNIZA ada program asasi, so dia boleh masuk. Sekarang untuk yang kemasukan bulan Jun.
Okay, tetapi UiTM sekali lagi satu universiti yang sangat special, sangat unik, sangat istimewa, sangat hebat. UiTM akan buka satu lagi intake pada bulan 7 yang akan masuk pada bulan 11 tahun ini. Sekarang bukan bulan 11 dah. Bulan 1 tahun depan. Okay, dia akan masuk satu semester lewat daripada pelajar yang masuk melalui sistem UPU. Kita ada sistem UiTM online. Nanti saya akan cakap dengan lebih lanjut. Kemudian seterusnya adalah untuk kemasukan di program ijazah sarjana muda, program master, program PhD. Pendaftaran dia adalah pada bulan September setiap tahun. Okay, untuk diploma asasi, pra diploma semua masuk bulan pada bulan pra diploma lain. Diploma dan juga asasi akan masuk pada bulan Jun ataupun Julai. Degree, master, PhD dia akan pendaftaran pada bulan September. Okay, so ini adalah dua kaedah kemasukan pelajar lepasan peperiksaan umum Malaysia. Sama juga STPM pun dan juga STAM pun masuk pada bulan September. Okay, ini adalah contoh iklan. Okay, contoh iklan kemasukan pelajar yang mana sudah tutup pada 17 April baru-baru ini. Okay, Dr. Ferry, next. Okay, ini adalah senarai universiti awam di Malaysia. Okay, so untuk pengetahuan kalau ada orang tanya berapa universiti awam kita ada, okay, berapa UU yang kita ada. UiTM ni walaupun ada 35 kampus untuk dikira sebagai salah satu universiti awam di Malaysia. So, okay, semua UU yang ada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, di bawah sektor pengajian Institut Pengajian Awam ataupun IPTA, sebelum ni kita guna Institut Pengajian Awam, IPTA sekarang kita guna Universiti Awam UA, ada 20 universiti awam. Okay, ada 20 universiti awam dengan 20 universiti awam dengan 27 matrikulasi dan juga sekejap saya buka slide balik. Okay, 17 kolej matrikulasi di seluruh Malaysia. Okay, 17 kolej matrikulasi di seluruh Malaysia. Setiap satu negeri ada satu kolej matrikulasi. Untuk contoh di Kedah ada di Changlun, dan juga di Pendang, di Pokok Tai di Pendang, dan juga kalau di Pulau Pinang ada di Pongsu Seribu. Okay, so ada 17 kolej matrikulasi, ada 27 kampus IPG, Institut Perguruan Malaysia, 36 politeknik, 103 kolej komuniti dan juga kolej-kolej institut latihan yang lain. Okay, so benda kenapa kita kena tahu, bermula tahun 2020 seorang pelajar lepasan SPM dan seorang pelajar lepasan STPM, seorang pelajar lepasan STAM, dia hanya ada satu saluran sahaja yang boleh masuk untuk boleh memohon untuk kemasukan ke IPTA. Jika sebelum ni seorang pelajar SPM dia boleh minta untuk masuk di universiti awam satu saluran. Kemudian dia juga boleh minta untuk kemasukan di Universiti Apex, bagi contoh USM, dia boleh minta di saluran yang kedua, satu saluran. Yang ketiga, dia boleh minta untuk masuk matrikulasi, pilihan yang ketiga. Yang keempat, dia boleh minta kemasukan melalui IPG, dan juga dia boleh minta untuk masuk kolej-kolej kemahiran. So dia ada 5 saluran dia boleh minta untuk seorang pelajar lepasan SPM. So dia akan, kalau dia seorang pelajar yang cemerlang, dia akan ditawarkan 5 program pengajian di IPTA, di Matrik, di IPG, di kolej komuniti, kolej kemahiran dan juga di politeknik. So dia ada 5 saluran dia boleh masuk. So dia akan berlaku kelompongan penawaran. Bila seorang pelajar yang cemerlang dia dapat satu tawaran, dia dapat 5 tawaran, dia hanya boleh pergi satu tawaran saja, dan dia choose untuk pergi USM sebagai University Apex. So dia tempat 04 yang dia ditawarkan ni, iaitu di Universiti Awam, di Matrik dan sebagainya ni, dia tak tolak tawaran. So untuk peringkat pertama tu,
dia akan jadi kerugian kepada pemohon-pemohon lain. So tahun 2020 UPU telah menaik taraf sistem dia. Seorang pelajar SPM ni dia hanya boleh pilih menggunakan satu saluran sahaja, iaitu UPU. Nak minta masuk matrik guna UPU, nak minta masuk IPG guna UPU, nak minta masuk politeknik pun guna UPU. So dia hanya ada satu saluran memohon dan dia hanya akan ditawarkan satu program pengajian. So kita boleh jangka pelajar-pelajar yang akan dapat masuk ni lagi ramai. Sebab dia hanya ada satu saluran sahaja dia mohon. Cuma kerugian kepada seorang pelajar cemerlang, dia tak akan ada banyak pilihan untuk dia memilih masuk program pengajian. Dia hanya akan ditawarkan satu pengajian. Sebelum ni dia akan ditawarkan 5 pengajian kalau budak-budak yang dapat semua straight A's. Dia ada 5 program pengajian. Dia boleh pilih yang mana dia nak masuk. Tapi sekarang tak boleh dah, dia hanya akan ditawarkan dengan satu program pengajian sahaja yang dia pilih dalam UPU nanti. Okay, so sebab tu kita akan tanya, nanti kita tanya kalau saya nak minta matrik kena masuk UPU juga ke? Kalau sebelum ini pada tahun 2019 yes, asing. Tapi 2020 bermula tahun ini kita telah satukan semua kemasukan pelajar. Nak masuk matrik, nak masuk asasi, nak masuk college community, nak masuk IPG, jadi cikgu pun semua dalam UPU online. Okay, next Dr. Ferry. Okay, seterusnya ini adalah syarat-syarat kemasukan AM untuk syarat-syarat saluran pemilihan untuk lepasan SPM. Untuk pelajar lepasan SPM, okay, so untuk tahun semasa adalah 2000 SPM pada tahun 2019 lah. Okay, dan untuk pengetahuan semua tuan-tuan dan puan-puan, SPM kita boleh digunakan selama 5 tahun secara sistem. Okay, 5 tahun. Macam contoh, pelajar-pelajar yang memohon untuk tahun 2020, dia adalah pelajar SPM 2019. So pelajar 2019, 2018, 2017 boleh memohon kemasukan ke IPTA menggunakan sistem UPU online. Okay, online hanya untuk 19, 18, 17. Tetapi yang lagi 2 tahun ni, sebab kita boleh guna 5 tahun, yang lagi 2 tahun ni iaitu 2016 dan 17, 16 dan 15, dia kena memohon secara terus ke IPTA yang dia nak masuk, bukan melalui online. Okay, online hanya untuk 3 tahun, the latest 3 years. Kemudian another 2 years dia kena memohon secara terus ke IPTA. Kalau contoh dia nak masuk USM, dia terus memohon kepada USM menggunakan prosedur USM. Yang tu dia kena kontak bahagian pengambilan pelajar USM untuk dia dapat tahu macam mana kaedah permohonan dia. Kalau kita kena buat surat. Okay, sama juga kalau ada kes pelajar-pelajar yang duduk di luar negara. Okay, pelajar-pelajar yang tak ada SPM, ada O-level, A-level. Yang ni pun kes asing. Kalau dia tak ada SPM, dia memang tak boleh memohon dalam UPU. Yang ni dia kena memohon melalui terus kepada IPTA. Okay, macam contoh UiTM kena bahagian pengambilan pelajar, nanti bahagian pengambilan pelajar akan minta buat surat bersama dengan wang pos untuk dia proses. Okay, nanti kalau ada kes nanti boleh refer kepada bahagian pengambilan pelajar ataupun pasukan Malaysia Akademik lah, sebab dia agak complicated. Yang untuk O-level dan A-level ni agak complicated, dia bukan simply siapa-siapa yang ambil O-level boleh masuk. Dia hanya siapa-siapa yang ambil O-level dengan arahan rasmi. Macam contoh, ada ibu bapa yang pergi ke luar negara untuk belajar ataupun bekerja, anak-anak terpaksa ikut, dan anak-anak buat O-level dekat UK sebagai contoh, dekat Australia sebagai contoh, buat O-level dan kemudian nak masuk di, tak buat SPM dan nak masuk IPT Malaysia boleh sebab atas arahan rasmi. Ada yang buat O-level sendiri, buat kat Malaysia masuk buat O-level, tak buat SPM, buat O-level, buat A-level. Tapi bila dengan harapan nak pergi luar negara sebagai contoh, kemudian ada masalah, tak ada bajet ataupun tak ada sponsorship, nak masuk diploma ataupun degree di IPTA, terutamanya UiTM, tak boleh, kita tak terima. Kita hanya terima pelajar O-level, A-level atas arahan rasmi. Okay, sama ada pergi belajar ataupun pergi bekerja ke luar negara.
Ataupun kalau dalam negara pun dia buat O-level atas arahan rasmi, boleh kita terima sebagai pelajar dengan kaedah manual, bukan secara online. Okay, kemudian so 3 tahun kita guna online, lagi 2 tahun kita akan guna secara manual. Sama juga dengan STPM STAM matrikulasi diploma juga sama juga 5 tahun dan 3 tahun menggunakan UPU dan 2 tahun lagi akan menggunakan sistem manual kepada universiti tersebut yang kita nak masuk. Okey, seterusnya Dr. Ferry. Okey. Yang ni ada soalan nanti ya bahagian ni. Okey. So apa definisi syarat kelayakan minimum seorang pelajar nak masuk IPTA? Okey, syarat kelayakan minimum ni selalu kontroversial. Selalu akan kontroversi. Kalau saya bagi taklimat kat sekolah, bila saya kata okey, ini adalah syarat kelayakan minimum nak masuk IPTA. Oh, semua seronok sebab minimum sangat mudah. Okey, syarat kelayakan minimum untuk seorang pelajar nak masuk diploma. Lepas SPM nak masuk diploma. Apa syarat-syarat kelayakan minimum dia? Syarat kelayakan minimum ni maksud dia bila dia dapat syarat kelayakan minimum, bila dia mengisi dalam UPU, kita akan proses. Okay, tapi belum tentu dapat. Kita hanya proses saja. Dapat tak dapat is based on persaingan markah merit, kaedah meritokrasi yang kita bagi tahu. Okay, so sistem online ni kita boleh masuk. Okay, dia boleh masuk, dia boleh beli nombor PIN, dia boleh mendaftar, dia boleh isi, cuma belum tentu dapat. Okay, syarat dia untuk seorang pelajar lepasan SPM nak masuk diploma, syarat kelayakan dia seorang pelajar lepasan SPM kena dapat yang pertama sijil SPM. Maksudnya dia lulus bahasa Melayu, dia lulus sejarah, dia akan dapat sijil SPM. Biarlah dia dapat 2C, 1C, 1E, 7D ataupun 7E, gagal. 1C dia adalah bahasa Melayu, 1E dia adalah sejarah. Pelajar ni diklasifikasikan sebagai seorang yang lulus SPM. Dia janji lulus bahasa Melayu, kredit C bahasa Melayu, kepujian bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Ini adalah 2 syarat kelulusan SPM. Okey, memiliki SPM ataupun maksud dia lulus SPM. Kemudian kena dapat sekurang-kurangnya 3 kredit sahaja termasuk bahasa Melayu. Tahun ni kita telah kurangkan lagi syarat kelayakan. Tahun lepas kita memerlukan 5 kredit. Tapi tahun ni hanya 3 kredit sebab kalau kita masih lagi rely on 5 kredit, pelajar-pelajar ni tak mampu bersaing untuk kemasukan Imam nak masuk politeknik ataupun college community pun tak dapat masuk. Sebab sekarang ni remember saluran hanya satu menggunakan UPU. Sebelum ni kalau dia dapat 3 kredit, dia mungkin tak boleh memohon dalam UPU tapi dia boleh memohon terus kepada college community, kepada politeknik dan juga kepada college-college kemahiran. Tapi kalau kita kekalkan dengan 5 kredit, dia langsung tak boleh masuk dalam UPU tu untuk memohon. So kita downkan dia punya syarat kelayakan tinggal 3 kredit untuk diploma termasuk bahasa Melayu. Okay, kemudian kena lulus sejarah, wajib lulus, dapat E pun okey dah layak untuk memohon. Itu adalah syarat kelayakan diploma, kena dapat 3 kredit, lulus SPM 3 kredit termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Kemudian kita move kepada yang kedua adalah matrikulasi dan juga asasi. Matrikulasi dan juga asasi, kemasukan untuk matrikulasi dan juga asasi kena dapat sekurang-kurangnya, ini sedikit tinggi, sekurang-kurangnya 5 kredit termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Okay, nak buat asasi di IPTA, nak buat matrikulasi di kolej-kolej matrikulasi di seluruh Malaysia, kena dapat sekurang-kurangnya 5 kredit termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Cumanya matrikulasi dan asasi selalunya yang dapat adalah pelajar-pelajar yang berkeputusan cemerlang. Okay, sebab dia masuk ni pelajar-pelajar matrikulasi dan juga asasi. Untuk pengaturan tuan-tuan dan perempuan, pelajar-pelajar ni dia special sebab mereka dapat subsidi. Okay, dapat subsidi yuran, dapat subsidi pengajian. Okay, yuran tu walaupun kena bayar tapi pelajar-pelajar ni dapat duit. Okay, dapat some amount yang mereka boleh guna untuk buat bayar yuran dan juga bayar hostel mereka dan juga bayar yuran pengajian mereka. So, kita akan screen out pelajar-pelajar yang terbaik sahaja.
terutamanya bidang asasi sains dan juga asasi kejuruteraan dan juga asasi perakaunan. Okay? So asasi, selalu orang akan tanya, apa kelebihan masuk asasi, apa kelebihan masuk diploma, apa kelebihan masuk matrikulasi. Okay? Setiap satu program pengajian kita, pilihan kita masa lepas SPM ni, kita boleh beritahu kepada customer-customer kita ni, kepada prospek-prospek pelajar kita ni, ada kebaikan, ada kekurangan dia. Tak ada satu pilihan kita, oh masuk matrik ni yang paling bagus, masuk diploma ni yang paling hebat, masuk asasi ni yang paling baik. Dia setiap satu tu dia ada kelebihan dia, dia ada kekurangan sikit. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah yang paling sekali ramai orang nak masuk adalah asasi. Asasi yang paling ramai masuk, paling hot selling program dan paling susah nak masuk. Waalaikumsalam. Sebab asasi adalah program di bawah universiti awam. Macam contoh kita UiTM, kita ada 5 program asasi. UUM ada program asasi sendiri, UKM ada program asasi sendiri, Unimas, UMS semua ada program asasi sendiri. Okay, so program asasi ni dikendalikan, sistem pembelajaran dia sama macam universiti, belajar di universiti, sebuah orang pelajar universiti. Sebab tu syarat kemasukan dia agak tinggi, paling tinggi sekali nak masuk asasi. Dan kelebihan program pengajian asasi yang pertama adalah program dia dapat pelajar ni dapat allowance. Nombor 2, program pengajian dia hanya 1 tahun, pendek. Okay, tapi sangat kompetitif, sangat mencabar pengajian dia, sangat pack untuk 1 semester ni, 1 tahun, 2 semester pengajian sangat pack. Sebab tu pelajar-pelajar yang kita pilih hanya pelajar-pelajar yang excellent, pelajar-pelajar yang creamy saja yang kita akan ambil untuk masuk asasi. Cumanya asasi pun masih ada sedikit kekurangan dia, iaitu seorang pelajar asasi kecuali asasi UiTM dan juga asasi sains kecuali lepas habis asasi, sebagai contoh dengan kod contoh dia asasi, dia buat asasi kat Unimas sebagai contoh. Habis asasi kat Unimas, dia hanya boleh buat degree di Unimas sahaja. Buat asasi kat UIA, hanya boleh buat degree di UIA sahaja. Dia tak boleh pergi universiti lain. Asasi kecuali 2 asasi yang saya kata tadi, iaitu pusat asasi sains UiTM dan juga asasi sains UM. 2 pusat asasi ni, habis asasi di UiTM, dia boleh buat degree di mana-mana universiti lain yang dia nak. Macam contoh, seorang pelajar buat asasi sains UiTM, kemudian dia nak buat medik dekat UM, boleh. Dia nak buat medik dekat UKM, boleh. Dia nak buat medik kat USM, boleh. Tak ada masalah. Dia hanya perlu melalui proses UPU dan memohon masuk ke IPTA yang dia nak. Okay, so itu adalah kekurangan sikit, terutamanya kalau dia masuk asasi sains, asasi UA yang lain. So yang ni adalah plus point kita, selling point untuk UiTM. So kita kena kata UiTM ni adalah universal feeder. Asasi UiTM adalah universal feeder. Habis asasi kat UiTM, dia boleh pergi buat mana-mana degree kat mana-mana U yang dia nak, kalau dia tak membuat kat UiTM. Okay, so yang ni adalah selling point kita nak bagi tahu depa, so kita lebih bersifat universal. Kecuali ada satu saja asasi kita yang hanya untuk degree kita, iaitu asasi undang-undang UiTM dengan kod dia PI005. Okay, asasi undang-undang kita ada 2, PI005 and 007. Yang 005 ni hanya untuk program degree UiTM. 007 ni habis asasi di UiTM, dia boleh buat degree kat mana-mana U yang ada program undang-undang. Okay, so itu adalah kelebihan UiTM yang kita kena jual untuk dapat pelajar yang banyak. Lalu orang akan tanya, kenapa kita nak kena rekrut pelajar ramai-ramai? Dia banyak implikasi. Antaranya yang macam dulu berlaku pada 2014, 2013, 14, 15 bila kita kekurangan pelajar. Semua di kampus-kampus cawangan takut ditukarkan sebab kampus cawangan tak ada pelajar. Bila tak ada pelajar, kita akan jadi problem.
Bila kapasiti mereka akan buat secara berkelompok. Bila pelajar tak ramai, contoh nanti saya akan bagi senarai pelajar-pelajar yang dia akan ada di bahagian pengambilan. Bila kita buat misi akademik, kita ada klasifikasi khusus pengajian. Kita panggil khusus pengajian yang hampir menunggu ajal, yang mati, yang tenat, yang sakit. Dia ada nama-nama khusus pengajian ni. Jadi kita boleh tengok khusus apa yang sakit. Sakit ni maksud dia ada pelajar tapi tak ramai. Yang tenat ni pelajar langsung what you call that? Tak ada. Dan yang mati tu program tu dah hentikan ataupun dah ditutup. Dr. Ferry, slide tak ada Dr. Ferry connection tadi kau lost. Dia terkeluar. Okay, tak apa, saya share slide. Ferry hilang. Oh, lost connection kot. Okay, sekejap bagi saya few seconds. Kalau ada apa-apa soalan, boleh on mic and tanya soalan Dia takut saya pergi jauh sangat, tak pergi terlupa dah soalan. Okay, saya share screen saya. Okay. Ferry Pulau Pinang ke? Sorry. Ferry masuk balik dah Dah. Ferry share slide So saya nak tengok slide. Minta maaf gangguan teknikal. Ada sesuatu lebih ni memang dia nampak. Okay. So seterusnya kat mana tadi? Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh sama ada tanya soalan secara bertaib ataupun boleh tanya terus Koko ada siapa yang nak duk tunggu keputusan SPM ke STP ke, kalau nak tanya boleh berkaitan. Kecuali kaedah nak interview tu, kami tim misi akademik pun belum dapat penjelasan sebab dia berbeza mengikut fakulti yang akan buat interview sendiri. Okay, so nanti mungkin ada makluman saya akan kongsi semula. Okay, so Dr. Ferry akan kongsi semula syarat-syarat kemasukan. Okay, seterusnya kalau untuk sijil, kalau untuk kemasukan UPU nak masuk sijil di kolej-kolej komuniti dan juga kolej-kolej kemahiran IKBN, ILBN yang tu sebagainya, kita hanya seorang pelajar ni hanya tak lulus SPM pun boleh, hanya menduduki SPM dan boleh membaca, menulis, mengirap. Tapi yang ni dia punya proses kolej-kolej kemahiran ni yang akan bagi penetapan dia itulah, walaupun dia secara general tapi masih ada few pengajian di ILKN, LKIA dan sebagainya itulah, IKBN semua ni dia masih ada syarat-syarat kelayakan yang khusus. Dan saya beritahu tadi semua general sahaja. Okay, nanti kita akan go for yang khusus. Okay. Kemudian untuk STPM dan setaraf, next slide Dr. Ferry. Okay. Tak boleh. Kalau Kak Farah, kalau on sebagai slideshow, nanti dia akan hilang separuh. Sebab tu Dr. Ferry pula. Setting dia terhilang separuh. Tak nampak. Okay, nanti siapa nak slide ni boleh bagi, cuma slide ni selalunya kita takkan share dengan pelajar-pelajar sekolah ataupun cikgu-cikgu sekolah, takut mereka akan refer kepada slide yang sama setiap tahun. Sebab setiap tahun syarat-syarat kemasukan dia berbeza-beza. Mungkin tahun ni dia nak 3 kredit, tahun depan dia jadi 4 kredit. Bila cikgu duk refer kepada manual yang sama, saya pernah bagi kepada satu sekolah satu buku syarat kemasukan, cikgu tu dah 4 tahun duk refer buku yang sama. Padahal syarat dah berubah dah time tu. Lepas tahun kedua syarat dah berubah, cikgu duk masih ikut buku yang sama. So dia akan bagi informasi yang silap kepada pelajar. Okay, so selalunya kalau cikgu minta slide kepada saya ataupun minta info, saya tak akan bagi. Saya akan kata tak apa, cikgu contact saya akan bagi direct info daripada rely on slides. Sebab mereka akan rely on slides tu too much, sehingga 3-4 tahun pun masih slide yang sama yang akan menyebabkan informasi tu dah berubah-ubah. Okay, kemudian untuk STPM, syarat kelayakan dia yang seperti berikut. Untuk STPM dan juga STAM, kena dapat sekurang-kurangnya untuk STPM, STAM dan juga matrikulasi, diploma. Lepasan diploma nak masuk degree di IPTA, dia quite tricky sebab dia akan tengok dua benda. Yang pertama adalah kemasukan semasa menggunakan
keputusan dia. Kalau dia daripada STPM, dia akan tengok STPM dia dan plus SPM. So SPM sangat-sangat penting. Dia akan tengok STP, SPM, STAM, SPM, Matrik, SPM, Diploma, SPM. Untuk masuk degree ataupun ijazah sarjana muda di IPTA, SPM masih dilihat, iaitu 5 subjek utama dia. Dan 3 yang paling penting adalah matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Masih akan dinilai. Okay? So jangan ingat, selalu pelajar-pelajar dia akan ingat pelajar STP ni selalunya dia akan kalah dekat SPM. Bila dia masuk STP, dia akan all out untuk STP. Kemudian dia akan jadi problem bila dapat keputusan STP, dia dapat syarat kelayakan minimum 3.0, muat band 3, dapat co-curriculum markah yang baik, tapi dia tak berjaya ditawarkan dengan pengajian sebab dia tak tengok SPM dia. SPM masih lagi dikira untuk 3 subjek utama, matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Okay? So untuk syarat kelayakan seorang pelajar STP nak masuk degree di UiTM sebagai contoh ataupun di mana-mana UA, dia kena dapat kepujian dalam bahasa Melayu dan lulus sejarah. Sama juga. Kemudian kena dapat PNGK sekurang-kurangnya 2.0. Maksudnya dia kena dapat semua lulus untuk subjek 3 subjek utama yang dia ambil, termasuk pengajian AM. Kalau dia ambil 4 program, pengajian AM lagi 3 program lain, pengajian AM wajib dapat C sekurang-kurangnya. Kemudian 3 subjek lagi ni dia akan minta 2 wajib dapat C. So 3 kredit termasuk bahasa pengajian AM dan muat hanya band 1. Syarat kelayakan minimum. Tetapi berbeza-beza mengikut kursus pengajian. Kalau nak buat TESOL, nak buat undang-undang, kena dapat band 4 dan ke atas untuk muat. Band 4 dan ke atas untuk TESOL dan juga undang-undang. 2 ni saja yang memerlukan English, band 4. Medik, pharmacy, health sciences, yang ni semua walaupun bidang medik agak hot selling, tapi dia hanya sekurang-kurangnya band 3 untuk muat. Okay, so untuk undang-undang dan juga TESOL, dan satu lagi adalah khusus pengajian bahasa Inggeris di APB. Ini wajib kena dapat band 4. Kalau dapat bawah pada band 4, dapat pointer 4.0 pun tak akan dapat masuk program pengajian ni. Okay, kemudian kalau dia adalah pelajar lepasan STAM, sijil tinggi agama STAM, untuk kemasukan ke IPTA dia kena dapat sama juga SPM, kita akan tengok bahasa Melayu dan juga sejarah, kena dapat kepujian untuk bahasa Melayu, lulus sejarah. Kemudian peringkat STAM tu dia kena dapat sekurang-kurangnya jayid. Okay, dia ada macam-macam, Mumtaz, Jayid, Jayid Jidan. So dia kena dapat sekurang-kurangnya jayid. Jayid ni sama macam 2.0 lah, intermediate lah, pertengahan. Dan sama juga muat band 1 juga. Okay, so kena untuk STAM masuk pengajian pun dia ada. Untuk program STAM pun, lepasan STAM dah banyak program pengajian di IPTA sekarang. Ada sebagai contoh di UiTM saja kita ada perbankan Islam yang memerlukan bahasa Arab, yang pengurusan muamalat dan juga ijazah sarjana muda pengurusan halal dan juga pengajian muamalat. Yang ni semua baik untuk pelajar-pelajar STAM sebab dia pun ada basic bahasa Arab. Nak masuk kursus pengajian yang saya sebutkan tadi ni, yang duk ambil muat masa pertengahan semester, itu pelajar diploma ke Cik Faizal? Untuk pelajar diploma, dia memang kena ada muat dulu sebelum dia masuk degree. Okay, mulai tahun 2014 Kak Tuti kalau tak silap saya, kalau tak ada muat tak boleh buat degree. Sebelum ni UiTM dia special, pelajar diploma kita yang tak ada muat, okay, boleh masuk degree dulu. Sebelum ni. Okay, tapi mulai tahun 2014, kalau hang tak ada muat untuk pelajar SPM diploma kita ni, so pelajar-pelajar diploma, pensyarah-pensyarah diploma boleh bagi tahu pelajar suruh ambil dulu muat. Kalau dia tak ada muat, walaupun dia dapat pointer lebih mencukupi, dia tak boleh melalui proses penerapan untuk masuk degree. Okay, dia kena ada muat. Okay, sekurang-kurangnya telah menduduki, kalau macam contoh
MUET tu keputusan keluar pada bulan 3, tapi belum keluar permohonan UPU dah keluar. Yang tu isi dulu tak apa sebab nanti mereka akan terus sedut daripada MPM. Tapi yang ni yang tak ambil langsung lagi. Sepatutnya dia memohon bulan 3 ni, tapi dia tak ambil lagi MUET. Dia nak ambil MUET bulan 7. Dia tak akan dapat masuk degree. Okay, so nanti boleh bagi tahu kepada pelajar-pelajar diploma. Macam contoh pelajar saya semester 4 pun ada yang belum buat MUET lagi. Baru ni saya dah boleh tiap dah tak buat MUET lagi. So kena buat MUET sebab kalau dia semester 3, 4 dia tak buat MUET, MUET dia akan keluar masa dia semester 5. Time tu dia dah nak mengisi UPU dah, nak mengisi penerapan dah. Mungkin kalau keputusan MUET dia tak elok ataupun tak mencukupi, dia tak akan dapat masuk penerapan yang seterusnya. Kalau dia, bila dia tak masuk penerapan, apa implikasi dia? Bila dia tak masuk penerapan, dia habis proses penerapan sebab penerapan adalah proses yang dia hanya memohon pada hujung tahun saja. Okay? Hujung tahun Fikri duk beletak kat mereka. Selalu dia pun tak buat, dia pun tak mau tanya. Kadang-kadang kita selalu pensyarah-pensyarah bahasa akan bagi tahu dah kena buat MUET, kena buat MUET. Dan kita pun ada penyelaras MUET di kampus. Okay, Puan Hidayati dan juga bahagian HIY Akademik pun ada. Boleh kontak bahagian HIY Akademik, HCA kita, Cik Fikri, Cik Ruzaiman, Cik Muzamil, Kak Eja. Semua ni yang akan jaga bahagian MUET. Okay, so tanya bila tarikh MUET dan sebagainya. Sangat penting MUET ni. Sebab kadang-kadang walaupun syarat kelayakan dia hanya MUET band 1, tapi kalau dia tak ambil, dia tak boleh masuk. Okay, bila dia tak melalui proses penerapan, risiko dia kena memohon menggunakan kaedah UPU. Bila memohon guna kaedah UPU, dia akan selalunya gagal. Sebab dia kena bersaing dengan pelajar matrik, dia kena bersaing dengan pelajar asasi dan sebagainya. So benda tu sangat penting. This is the privilege untuk pelajar UiTM nak buat degree UiTM, kena melalui proses penerapan. Okay, Dr. Ferry seterusnya. Dah go cakap banyak. Dr. Ferry masuk slide penentuan kewarganegaraan dan kaum. Skip yang lain-lain ni. Yang tu semua dah cakap dah tadi. Dan tak ada soalan. Ya ke? Okey. Oh, okey. Ni ke? Ya betul. Ya betul. Okey. So, ini adalah ringkasan penentuan kewarganegaraan dan kaum. Kalau tengok sekarang, kalau dalam syarat kelayakan Bumi Putera, syarat kelayakan kemasukan ke UiTM, dia dah tak ada dah guna perkataan Bumi Putera. Sebab Bumi Putera is too sensitive now. Okay, perkataan Bumi Putera secara general dia tak guna dah. Okay, kita guna terus Melayu dan Sabah Sarawak pribumi, macam tu. MUET penerapan sekali je kan, kalau student tu berhenti di lagi Kak Zah tadi tak ada baca soalan dia. Okay, MUET dia boleh buat banyak kali Kak Zah. MUET boleh buat banyak kali, tak ada masalah. Kalau dia berhenti diploma, okay, MUET dia laku untuk 3 tahun. Okay, macam contoh dia berhenti diploma dan dia ada MUET. Nanti kalau tahun depan dia nak mengisi semula, dia tak payah buat MUET dah. MUET dia boleh guna untuk 3 tahun. 3 tahun permohonan, bukan 3 kali permohonan. 3 tahun permohonan mungkin 6 kali, mungkin 7 kali. Berapa kali universiti buka tawaran, dia boleh minta. Menggunakan 3 tahun. Maksud dia, kalau dia 2020, dia buat MUET dia pada 2019 boleh guna, 2018 boleh guna, boleh 2017 pun boleh guna lagi MUET dia. Okay, 3 tahun ke belakang. So, kalau lepas dia dah berhenti diploma, dia berhenti, dia tak sambung degree, dia ada diploma, dia ada MUET, lepas 2 tahun dia nak sambung belajar buat degree, MUET dia tu masih lagi boleh dia guna pakai. Jangan lebih 3 tahun dia kena buat semula MUET. Okay, dia akan kena buat semula MUET lah. Okay, tapi katakanlah kalau ada kita adik-beradik kita yang nak masuk belajar UiTM tapi SPM dia tahun 1976 sebagai contoh, tak apa 1983 sebagai contoh. Okay, betul Kak Ya, kewarganegaraan tu sangat pening juga. Yang tu kalau kita tak boleh nak jawab, kita minta lah dia pergi dapatkan cabutan kewarganegaraan dia kat JPN. Sebab dia akan macam-macam, terutamanya yang berkaitan dengan bangsa ni. Bapa sebagai contohnya, minta maaf, bapa India Muslim, mak Indonesia, lahir dekat Malaysia. India Muslim ada setengah yang
dikira sebagai bumi putera, warga negara, ada setengah tak. So kita kena tengok dia punya cabutan sijil lahir, cabutan kad pengenalan di JPN. Kalau dia tak ada kad pengenalan, dia tak ada, maksud dia tak ada tu maksud dia hilang, minta dia pi JPN buat cabutan, dia kena bayar RM5. Kita jangan advise, oh bapak India Muslim, nama apa? Nama Ibrahim, oh nama macam Melayu. Mak nama apa? Rosna, Indonesia, oh nama macam Melayu. Boleh kot? Jangan. Kalau tak dapat, dia pakai kod kita. So kalau kita tak pasti sama ada dia bumi putera ke, dia warga negara ke tak, minta dia clarify dengan JPN. Kita tak ada kuasa untuk tentukan dia tu bumi putera ataupun tidak, berdasarkan nama, berdasarkan bin ataupun binti dia. Okay. Dan UiTM tambah lagi satu pening sebab dia ada untuk kaum Melayu, bumi putera dan sebagainya. Okay, seterusnya. Ini adalah kaedah permohonan mengikut bakul ya. Untuk seorang pelajar SPM, macam saya kata tadi, dia boleh memohon 5 kali menggunakan SPM dia. Okay. Dan bucket A, bucket B, bucket C, bucket D. Bakul A, B, C and D. Bakul A adalah pelajar-pelajar SPM tahun semasa yang kita akan proses dahulu. Kalau contoh pelajar-pelajar SPM 2018, kalau dia nak memohon untuk tahun 2020, dia akan dimasukkan dalam bucket B. Bucket B ni kenapa dia akan masuk lambat? Dia akan diproses selepas bakul A habis diproses. Itu sebab dia. So nak dapat dia tu, chances dia nak dapat program pengajian yang dia pilih tu mungkinlah kurang ataupun susah dia nak dapat sebab dia bukan dalam pengajian dalam kemasukan utama. Okay, sama juga kalau dia tahun lagi lambat, dia akan masuk bucket seterusnya. Kalau dapat tengok kat situ, bucket C dan bucket D, dia kena memohon secara terus ke IPTA sebab dia ni adalah 2 tahun terakhir dalam tempoh yang boleh memohon. Kita boleh mohon 5 tahun, 3 online, 2 manual. Yang 2 ni adalah bakul C dan bakul D. Okay, thank you. Moving on, Dr. Ferry. Oh, nak habis dah masa. Banyak lagi info ni nak cakap. Dah 3.30. Okay. Ini info-info penting ni dah, sebab tarikh tutup dah habis. So kalau kita nak beritahu tentang tarikh-tarikh penting ni pun tak berkaitan kecuali dengan tarikh bila masuk belajar dan sebagainya. Yang tu ada di hujung slide, nanti saya akan cakap. Okay, fast forward Dr. Ferry. Dia ni kalau 3.30 automatic dia off kan? Tak. Ada. Okay, kita cakap dulu. Selagi ada orang dengar, kita cakap. Okay, so seterusnya, yang ni ada soalan yang seterusnya Dr. Ferry, info penting UPU. Next. Okay, this one. Okay. Ini adalah info penting UPU yang kita kena tahu, iaitu seorang pelajar lepasan STP dan SPM staff, dia ada 12 pilihan dia boleh pilih di IPTA, di UPU untuk dia masuk IPTA. Ada 12 pilihan. Daripada 12 pilihan ni, wajib isi 6. Wajib. Katakanlah seorang pelajar ni, dia memang minat nak jadi nurse. Dia memang cita-cita daripada tadika nak jadi nurse. Bila dia nak jadi nurse, hanya ada 5 universiti saja tawarkan nurse, iaitu USM, UKM, UPM, UIA, UiTM. Contoh 5 universiti saja. So dia letak 5 pilihan saja. Semua kursus kejururawatan nursing di 5 tempat. So lagi 7 pilihan dia tinggal kosong sebab dia tak mau masuk. Kalau dia takut dia letak kursus ni, dia akan ditawarkan dengan kursus ni. Dia biar kosong lagi 7. Walaupun SPM dia dapat 19A, dia takkan ditawarkan dengan program pengajian sebab dia tak memenuhi syarat permohonan, iaitu kena isi sekurang-kurangnya 6. Diisi 5 aja. SPM dia 23A macam Emelina Cik Bakri pun dia tak akan dapat. Okay, so dia ada 6. Daripada 6 ni, wajib semua pilihan ni berbeza-beza syarat dia. Berbeza-beza maksud dia, katakanlah dia memang nak masuk nursing,
dia kena letak 6 pilihan ni nursing di universiti yang berbeza-beza. Dia tak boleh letak pilihan pertama nursing UiTM, pilihan kedua nursing UiTM, pilihan ketiga nursing UiTM, keempat nursing UiTM, 5 nursing UiTM, 6 7 semua nursing UiTM. Dia tak akan ditawarkan dengan mana-mana program pengajian. Sama juga kalau kes dia, kalau dia nak masuk nursing, dia kena letak semua program nursing di universiti berbeza. Tapi katakanlah saya memang minat nak masuk UiTM, tak mau masuk universiti lain, saya nak masuk UiTM saja. Dia boleh letak semua pilihan pengajian, 12 pilihan pengajian di UiTM, tapi khusus berbeza-beza. Pilihan pertama banking, kedua business, ketiga OM, keempat IM, kelima CS. Semua program UiTM tapi khusus berbeza-beza, boleh, tak ada masalah. Okay? Dan tidak boleh pilih kampus, hanya pilih khusus pengajian. Okay? Dan seterusnya, kalau program pengajian kita daripada 12 pilihan yang kita ada ni, kalau program pengajian kita tu ada tanda hashtag, ada tanda temuduga, program ni kena letak antara pilihan pertama dan keempat sahaja. Contoh dia ada 12 pilihan, dia wajib letak 6, dia ada 6 pilihan. Dia ada 6, daripada 6 ni dia ada satu pilihan bertemuduga iaitu MESCOM. Sebagai contoh, dia letak temuduga MESCOM ni pilihan kelima. Dia tidak akan dipanggil untuk temuduga. Dia dah rugi satu pilihan dia. Dia kena letak antara pilihan pertama hingga keempat. Okey, rasional dia untuk dipanggil temuduga. Katakanlah, kami terperang. Okey, katakanlah dia letak pilihan ketiga. Okey, pilihan pertama dia letak banking. Keputusan SPM dia layak untuk masuk banking. Yang ni pun kes dia tak akan dipanggil temuduga. Sebab first place dia dah terima, ditawarkan dengan program pengajian. Tetapi kalau seorang pelajar yang dipanggil temuduga, seorang pelajar dia ada 6 pilihan, dia letak seni lukis dan seni reka pilihan pertama, dia dipanggil temuduga. Masa temuduga dia gagal. Okay, Dr. Ferry gagalkan dia sebagai contoh. Mungkin dia buat artwork dia tak elok. Okay, Dr. Ferry gagalkan dia untuk temuduga. Okay, jangan takut, lagi 5 pilihan dia akan diproses. Cuma dia tak akan dapat seni lukis, seni reka tu sebab dia dah gagal untuk interview. Cuma lagi 4 pilihan lain tu, masih 5 pilihan lain tu masih lagi akan diproses macam biasa. Tak ada masalah. Okay, so kalau dia letak pilihan lebih pada pilihan keempat, dia tak akan dipanggil temuduga. Okay, dan jangan letak lebih daripada 4 program pengajian sebab selalunya kita akan hanya mampu pergi interview 1 ataupun 2. Sebab selalu interview dia akan diadakan pada minggu yang sama. Impossible untuk kita pergi 2 tempat berbeza untuk interview tu. Okay, so dalam 12 pilihan yang kita ada ni, macam mana kita nak rankingkan pilihan kita? Selalunya saya akan cakap dia adalah berdasarkan pemilihan UPU adalah berdasarkan 2 kriteria yang kita namakan, yang saya namakan 2K. K yang pertama adalah kecenderungan ataupun kita punya minat. Minat adalah benda pertama yang kita kena minta mereka isi. Okey, contoh minat kita, minat pelajar tu bukan minat mak bapak. Dia selalu ada problem bila mak minta anak jadi doktor, anak minat nak buat undang-undang, minat bercakap dan sebagainya. Macam saya minat bercakap, minat berkomunikasi. So dia akan jadi konflik bila mak minta buat A, dia nak masuk B. So bila kalau seorang pelajar yang cemerlang, mak minta buat A, dia boleh masuk A, dia layak untuk masuk A, tapi jiwa dia adalah jiwa orang B. So dia akan jadi konflik. Nanti masuk belajar mungkin tak memenuhi cita rasa dia tak boleh nak perform. Okay, so selalunya kita akan nasihatkan, okay adik, kalau adik minat nak masuk belajar, kena based on your own interest, you yourself as a candidate, kamu kena minat. K yang pertama adalah kecenderungan ataupun kita punya minat, dan yang K yang kedua adalah kelayakan. Okay, kelayakan. Apa yang kita minat tak semestinya kita layak. Macam contoh, seorang pelajar ni minat sangat nak buat undang-undang. Tapi bahasa Inggeris dapat B+. Tak layak memohon. So kecenderungan dengan kelayakan tak setara, tak boleh memohon.
Sebab asasi undang-undang memerlukan sekurang-kurangnya bahasa Inggeris kena dapat A- baru boleh memohon dalam undang-undang. Satu lagi khusus pengajian yang sangat-sangat tricky adalah perakaunan sangat-sangat tricky. Sebabnya saya nampak Aziz dia tadi perakaunan. Selalu perakaunan ni adalah kali ni dia tengok dia adalah khusus pengajian paling tinggi permohonan di Malaysia. Di semua universiti perakaunan yang paling tinggi khusus pengajian dia. Yang paling ramai memohon. Okey? Dan yang ni lah yang paling tricky sebab selalunya pelajar lepas SPM dia dapat subjek dapat subjek prinsip perakaunan A+. Bila memohon dalam UPU tak dapat. Lepas tu mock dia nanti mesarkan kat kampus. Ataupun kita pergi buat expo selangkah, ataupun kita buat program selangkah ke UiTM ke program ni, mock dia akan bertanya, kenapa anak saya tak dapat diploma perakaunan sedangkan prinsip akaun dia dapat A? Sebab prinsip akaun bukan syarat kemasukan ke IPTA. Untuk masuk sebagai seorang pelajar diploma perakaunan, kita tengok dua subjek je, matematik dan bahasa Inggeris, yang tu saja. Maksudnya pelajar mana-mana pun boleh masuk. Pelajar sains boleh, bukan sains boleh, pelajar pertanian boleh, pelajar sains sukan pun boleh masuk diploma perakaunan. Syarat dia bukan subjek prinsip perakaunan di peringkat SPM. Okay? So, Dr. Ferry, lagi laju? Lagi. Okey, nak cover bahagian yang ada soalan je. Okay, sebab ada orang duk budget time dah. Okay, gagal mendapat, okay, keputusan SPM, keputusan UPU akan keluar di sistem UPU lah. Yang untuk kita dia akan keluar pada pertengahan, mungkin dilewatkan sebab interview pun dah lewat sikit. Mungkin dia akan masuk, keputusan akan keluar pada awal bulan Jun. Okay, mana dengan nak cuti raya lagi, cuti gawai dan juga keamatan lagi, so dia akan lewat sikit lah. Pelajar akan masuk saya rasa pada bulan 7 kalau keadaan mengizinkan dari segi PKP dan sebagainya ya. Okey, Dr. Ferry. Okey, kemudian kalau nak rayuan. Kalau seorang pelajar sebelum slide ni. Sebelum. Okey, kalau seorang pelajar UPU, pelajar lepasan SPM, lepasan STP yang tak berjaya masuk, okey, selalu yang ni kita akan jadi problem. Staf-staf UiTM akan dikontak, jiran akan kontak, cik ni Dr. Taniza kerja UiTM kan, boleh tak tolong recommend anak saya? Selalu unit korporat, masa saya kat korporat dulu, unit korporat akan tembak Cik Tuti masa dekat pejabat direktor, tahulah segala surat kepala harimau, kepala naga, kepala singa semua hantar. Menteri, sokongan menteri dan sebagainya. Tapi masih lagi sama, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab rayuan hanya melalui proses online. Okay, proses rayuan hanya melalui online. Kecuali untuk kolej kemahiran dan politeknik, rayuan dia adalah melalui terus ke ke universiti tersebut lah. Nak rayu masuk IPTA, nak rayu masuk IPTA, nak rayu masuk IPG, nak rayu masuk matrikulasi, semua melalui sistem UPU. Hari ini keputusan keluar, petang tu dah boleh merayu. Okay, boleh merayu. Jawapan semua dah dapat. Okay, kita boleh okay, kita boleh merayu dah terus. Lepas habis SPM, terus boleh lepas habis keputusan keluar, dah boleh merayu. Okay, boleh merayu dan tempoh rayuan dia 7 hari saja. Dan rayuan kali ini, sebelum ni, satu lagi kita kena bagi tahu dekat pemohon, jangan merayu khusus yang dia dah minta. Dia ada 12 pilihan kan. 12 pilihan ni dia tak dapat. Lepas tu dia merayu balik khusus yang dia tak dapat tu. Sekali lagi dia tak dapat. So kita kena bagi tahu, adik kena bijak sikit, merayulah khusus-khusus lain yang adik tak pilih lagi. Itu dia punya clue, dia punya tips. Okay, dan tetapi sekarang start tahun ni, tahun lepas UPU dah tolong pelajar-pelajar ni, calon-calon ni, anak pun bising. Okay, dah memohon UPU ni dah memohon
dah membantu pelajar di mana kalau khusus tu kalau khusus tu dia tak khusus tu saya blank lah. Kalau khusus kajian tu dia dah pilih, dia cari dekat pilihan rayuan ni tak jumpa, maksudnya khusus tu dah penuh. So UPU hanya akan buka rayuan khusus-khusus yang ada penempatan sahaja. Macam contoh kita nak merayu masuk diploma sains ijazah sarjana muda sains kuantitatif. Cari dekat proses rayuan tu tak jumpa. Maksudnya khusus tu dah penuh. So tak boleh merayu. Dia akan bagi dah, dia akan list down dah. Okey, ni khusus yang kita boleh merayu. So membantu dia nak rayu program-program yang dia layak sahaja. Okay, Dr. Ferry, continue. Okay, continue. next. Okay. Lagi. Okay, yang ni adalah syarat-syarat am. Yang ni last tak payah merit tu is too complicated. Yang tu perlu lagi 2 jam. Okay, selalu saya bagi taklimat ke sekolah selalu saya akan memerlukan 2 hingga 3 jam. Okay. So ni skip ke? Yang atas Dr. Ferry. Okay, ini yang bukan sebelum tu lagi Dr. Ferry? Ni. Yes. Okay, ini adalah syarat am. Okay, bagi saya lagi 10 minit je. InsyaAllah saya akan habis. Okay. So, seorang syarat, ini adalah syarat-syarat yang kena semua orang wajib patuhi sama ada diploma ataupun degree. Yang pertama adalah seorang warga negara. Clear cut. Warga negara ni dia tak tahu, please refer to JPN. Jangan kita sebagai seorang warga, kita yang sebagai seorang staff UiTM, kita yang bagi tahu hang ni warga negara, hang ni bukan warga negara, hang ni apa benda, jangan. Orang akan quote kita, orang akan ingat. Kalau kita bagi info yang salah, orang akan ingat. Benda baik orang akan lupa, benda jahat kita buat sekali, orang akan ingat selamanya. Okay, so yang seterusnya adalah syarat am universiti. Syarat am universiti yang masih saya kata tadi, kalau diploma 3 kredit bahasa Melayu lulus, sejarah lulus. Bahasa Melayu kredit, sejarah lulus. Kemudian syarat khas ni berbeza-beza. Syarat khas ni 526 program pengajian semua berbeza. Okay, so macam saya kata tadi, kalau nak masuk account kena dapat bahasa Inggeris dengan matematik. Matematik kena dapat B+, bahasa Inggeris kena dapat B. Itu syarat kelayakan dia. Syarat khas program berbeza-beza. Okay, dan tidak disabitkan dengan kesalahan jenayah. Ini sangat penting. Okay, semasa menunggu keputusan SPM, jangan terlibat dengan mana-mana kesalahan jenayah. Dan juga PKP, melanggar PKP pun adalah jenayah. Okay, so janganlah langgar. Walaupun dapat 30A pun, kalau ada kesalahan jenayah, tak akan ditawarkan dengan mana-mana ITTA. Okay, kemudian yang untuk keturunan Melayu anak Sabah Sarawak orang asli ni hanya untuk UiTM, dan yang terakhir untuk degree kena ada MUET. Ada 6 kriteria ni boleh masuk sebagai seorang pelajar. Okey, Dr. Ferry, go. Okay. Pengiraan merit ni dia very complicated, tapi saya nak cakap juga. Okay. Just penerangan je. Okey, bermula pada tahun 2010, kemasukan macam saya kata tadi, kita dah tak menggunakan persijilan terbuka. Kita menggunakan kaedah merit. Kaedah merit ni lah yang kita kena bagi tahu pemohon. Mulai tahun 2010 itu, nak masuk belajar sebagai seorang pelajar IPT, kita dah tak tengok berapa A yang ada, berapa A pelajar tu ada. Kita tengok berapa markah yang dia bawa. Markah ni nak dikira dia ada kaedah pengiraan dia. Agak complicated, tapi boleh rujuk unit korporat, boleh rujuk misi akademik, boleh rujuk saya untuk macam mana nak bagi tahu pengiraan dia ni. Tak pun boleh masuk, nak cepat SEI, boleh masuk web UPU, dia boleh tolong kira markah kat kita. Sebab dia tak tengok dah berapa A kita ada, berapa B kita ada. Dia nak tengok berapa markah kita ada. Markah ni dia akan dapat A+, dia dapat 18 markah. A 16, B+, sekian-sekian markah. Dia ada bahagi, dia ada darab, dia ada percentage dia. So nanti saya akan share slide, kalau yang berminat saya boleh share slide, boleh tengok macam mana kaedah markah tu dikira. So markah ni lah yang kita akan guna untuk bersaing dalam UPU, bukan berapa A, bukan berapa B. Seorang pelajar SPM bidang sains dapat 5A. Okay, berbeza dengan seorang pelajar bukan sains yang dapat 2A. Kemungkinan besar seorang pelajar bidang bukan sains yang dapat 2A ni, markah dia lagi tinggi daripada pelajar sains yang dapat 5A. Sebab apa? Kalau kita ikut pelajar 5A lah yang lagi hebat sebab dia dapat 5A.
tapi pelajar ni dapat 2A je. Tapi ikut markah merit, mungkin pelajar 2A ni markah dia lagi tinggi sebab kita ada bidang utama, bidang bukan utama. Untuk seorang pelajar sains, bidang utama seorang pelajar sains adalah subjek matematik, matematik tambahan, kimia, fizik, biologi. Ni subjek utama seorang pelajar sains. Kalau seorang pelajar sains, orang Melayu contoh macam saya dulu, memang pelajar sains, bidang sains, tapi subjek sains saya tak berapa excellent. Maksudnya matematik, matematik tambahan, kimia, fizik, biologi. Okay, 5 subjek ni tak berapa excellent. So kemungkinan besar kalau guna kaedah meritokrasi dulu, saya tak dapat masuk IPT. Sebab subjek utama saya ni tak strong. Okay, yang ni yang mewakili percentage paling tinggi. Okay, katakanlah seorang pelajar Melayu bidang sains, dia dapat 5A. A dia adalah BM, BI, sejarah, pendidikan Islam, geografi ataupun matematik. Dia dapat 5A, tapi 5A dia ni bukan bidang utama yang matematik matematik tambahan, kimia, fizik, biologi ni. So 5A dia ni hanya mewakili 30%. Lagi 60% daripada bidang sains ni dia tak dapat markah yang elok. Kemudian 10% daripada core curriculum. 60 tambah 30 tambah 10 jadi 100 markah yang dia kena cari. Berbeza dengan pelajar bukan sains. Pelajar bukan sains sebagai contoh pelajar yang buat perakaunan, yang buat ekonomi rumah tangga, yang buat geografi, buat sains kemahiran dan sebagainya. Pelajar-pelajar ni 5 subjek utama yang mewakili 60% utama dia adalah BM, BM, sejarah, pendidikan Islam, matematik dan BM, sejarah, pendidikan Islam, sains dan matematik. 5 subjek utama dia yang ni. Kalau seorang pelajar bidang sains dapat 5A tapi bukan bidang utama berbanding dengan pelajar yang dapat pelajar bukan sains yang dapat 2A dia ni markah lagi tinggi pelajar yang 5A. Itu adalah kaedah merit. Kalau tak faham nanti, kalau tak boleh ni, nanti boleh minta kontak unit corporate, boleh minta kontak bahagian pengambilan pelajar, boleh minta kontak misi akademik untuk dapat penerangan yang lebih lanjut. Okey, Dr. Ferry. Okay, next ke? Next lagi. Nak pukul 4 dah. Okay. Ini adalah kaedah pengiraan merit. Kita boleh tengok go through macam mana nanti slide ini kita boleh share. Saya boleh share insyaAllah. Kalau nak nanti personal message saya boleh share. Ataupun Dr. Ferry boleh share macam dekat komen tak? Tak boleh lah? Kat komen Puan Aisyah Kamal dah share link untuk pendaftaran jam latihan. Boleh tekan sambil-sambil tu boleh tekan link untuk daftar jam latihan. Okay. Yang ni next ke? Lagi naik ni dah cakap dah. Lagi Dr. Ferry tengok program popular. Okay. Ni. Lagi 5 minit lagi 5 minit. Minta maaf ya. Okay, ini adalah program-program popular. Kalau tengok untuk diploma dan juga degree sama juga program popular dia adalah perakaunan. Perakaunan adalah program yang paling popular di Malaysia. Okay, semua nak masuk perakaunan. Okay, dan ini seterusnya Dr. Ferry. Okay. Dr. Ferry tekan seterusnya. Yang slide yang tunjuk program-program yang perlu dihebahkan. Okay. Yang ni adalah program-program yang perlu hebah sebab kurang dapat penempatan pelajar. Okay, inilah yang program-program yang kita guna sebagai istilah program nazak ataupun tenat, program meninggal, program sakit. Lepas ni mungkin ada program ni COVID ke apa benda ke dia akan guna untuk menggambarkan kritikalnya program ni. Kalau kita mengajak benda tu, kita kena berwaspada sebab mungkin program pengajian kita tutup, kita akan decentralizekan, semua CS kena pergi Melaka ke, kita tak mau pindah dan sebagainya, kita akan jadi problem. So kita secara indirectly kita boleh tolong promote UiTM. Okay, tolong promote program pengajian kita, membolehkan kita pun sedikit sebanyak kita pun lebih selamat. Okay, dan yang terakhir adalah slide yang terakhir. Terus. Yang penempatan tu. Okay. Yang ni yang kena benar bagi tahu sebab kita UiTM ni sangat kontroversi sebab kita banyak kampus.
So selalu orang tanya, kenapa saya tak boleh masuk UiTM Kedah, kenapa saya tak boleh masuk UiTM Penang, kenapa saya tak boleh pilih UiTM Melaka dan sebagainya. Okay, ini adalah syarat dia. Sebarang pertukaran kampus dan program pengajian adalah tidak dibenarkan sama sekali menggunakan punca kuasa peraturan akademik UiTM pindaan tahun 2007 bilangan 1. Kita gunalah akta-akta ni untuk menyelamatkan diri kita. Okay, sebab kita bagi tahu, dan lagi satu pelajar-pelajar degree lagi satu akan ada problem bila degree, contoh degree account ada kat UiTM Kedah, ada kat Melaka, ada kat Puncak Alam, ada kat Shah Alam, ada kat Perak, ada kat Perlis, banyak tempat. Kita kenapa tak boleh tawarkan dekat anak dia? Account dia sangat-sangat interesting sebab dia pilih pelajar ikut traffic kalau tak silap saya ya. Maksud dia yang mana yang hebat-hebat dia akan letak setempat. Yang mana pointer hebat-hebat letak satu tempat. Okay, so dia lagi tak boleh pilih lah. Sama juga dengan pelajar yang kemasukan, sebab degree ni dia kemasukan dia banyak channel, daripada penerapan, daripada UPU, daripada diploma, daripada STP, daripada matrik, daripada staff. So dia pun ni masuk berbeza-beza berbeza-beza level. Ada yang masuk semester 2, ada yang masuk semester 3, ada yang masuk semester 4, ada yang masuk semester so dia ada pengecualian kredit dan sebagainya. So bagi tahu senang, tak boleh pilih kampus. Okay, continue doktor. Ini adalah tarikh-tarikh penting. Okay, terima kasih kepada semua yang dah meninggalkan tempat. Okay, so kalau ada apa-apa salah, minta maaf. Okay, siapa yang nak remain boleh lagi tanya soalan, saya tak ada masalah. Okay, saya nak buka topi pandai. Okay, next one. Okay, ini adalah untuk khusus yang kalau untuk pendaftaran khusus. Dan Dr. Ferry, the last slide. Yang mana? Yang untuk ni. Untuk apa? Sorry. Untuk exercise. Untuk praktik, untuk quiz. Macam saya kata tadi, kalau quiz, kalau siapa dapat jawab quiz penuh semua, dapat extra lagi 1 jam latihan. Okay, so itu sahaja daripada saya dan juga daripada Dr. Ferry ILD. So kalau ada apa-apa salah, minta maaf. Bergurau sendal. Selamat buka puasa semua. Okay, buka puasa pukul Ustaz Burhan, pukul. Thank you semua. Sekarang okay, selamat buka puasa. Thank you Dr. Ferry, thank you semua. Kalau ada apa-apa, boleh PM ya, boleh PM insyaAllah. So this is the first ILD session guna live. Kalau ada apa-apa kekurangan, yang baik, yang kurang, minta maaf ya. So lepas ni jangan lupa ramai-ramai tunggu cara nak buat orchid dengan Cik Asrul. Boleh guna untuk raya tu kan. Cik Asrul ada apa-apa nak promote, boleh on mic. Boleh Cik Asrul, silakan. Bagi tahu tarikh bila. Don't worry, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asrul punya ni memang sangat best. Oh ya. Okay, Cik Asrul. Ni boleh join lah. Minggu 20 itu sampai kita tak tahu lagi. Kita tahu kompak kalau Dr. Ferry bagilah. Bila kalau bunga ni kalau bila tarikh dia Cik Asrul sekali ni? 17 Mei. Oh, nak dekat raya dah. Memang. Oh, kena beli orchid siap-siap lah. Okay, boleh. Cik Asrul buat live daripada rumah Ya, betul. Oh, macam ni pula, announcer radio pula. Okay, so nanti 27 sebelum tu Dr. Ferry ada yang Cik Nizam kan? Yes, Cik Nizam 4 hari bulan. 4 hari bulan. Okay, so kita kat rumah pun kita masih boleh join, boleh dapat jam latihan, boleh jumpa kawan-kawan. Okay? Kita bagi konsep yang sama, ada quiz juga supaya boleh dapat 2 jam latihan. 2 jam. So dapat 2 jam. Kalau buat ILD ada 3 program dah, dapat 6 jam dah program UiTM. Yes, betul. Okay. So sekali lagi terima kasih ILD, terima kasih semua, terima kasih Dr. Badrisam, terima kasih Ustaz, terima kasih Dr. Taniza dan lain-lain lah. Okay, kalau ada apa-apa, nanti jangan lupa daftar. Okay, dan jawab soalan. Kalau tak tahu jawapan boleh PM. Ya. Minta maaf yang kurang. Maaf ya. Okay, boleh pergi masak. Kita cuba upload masak apa. Thank you semua. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama-sama Dr. Taniza. Baik Kak Ti. Salam kat orang Puncak Alam.
Oh, daripada Jerman pun ada. Masuk. Ha? Kawan saya dekat Siapa Jerman pun join.